Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hidayah Bahia binti Rahmat. Pada zaman moden ini, kita sering melayari internet untuk mendapatkan sesuatu maklumat, info, berita, isu-isu semasa dan juga hiburan. Kita sangat bergantung dengan akses internet untuk mendapatkan sesuatu maklumat kerana segalanya hanya di hujung jari. Hubung segala maklumat dan info sensasi bukan sahaja melalui Google dan Yahoo. Ada kalanya kita mendapatkan segala maklumat sensasi melalui perkongsian orang ramai di alam maya. Namun adakah maklumat dan info yang kita terima itu adalah sahih ataupun palsu? Laman sosial seperti WhatsApp, WeChat, Telegram, Instagram dan Facebook menjadi platform utama bagi golongan-golongan yang menyebarkan berita-berita palsu. Dan ya, masyarakat kita senang sekali untuk terpengaruh dengan info-info yang telah tersebar di skrin telefon mereka. Sesetengah orang dalam masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab, yang mudah terpedaya dan tidak mengenal pasti kesahihan berita yang telah diterimanya. Akhirnya, berita palsu ini tersebar dengan meluasnya. Jadi, apakah punca-punca penularan berita palsu di media sosial? Baiklah, saya akan menyambung pembentangan dengan objektif kajian bagi tajuk berita palsu yang semakin menular di media sosial. Objektif pertama adalah menyatakan konsep berita palsu yang semakin tersebar di media sosial. Objektif kedua pula adalah menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan penularan berita palsu di media sosial. Yang ketiga adalah menghuraikan kesan penularan berita palsu di media sosial terhadap semua pihak. Dan yang terakhir adalah menyatakan langkah-langkah untuk menangani masalah berita palsu yang semakin menular. Berikut adalah objektif kajian. Antara faktor-faktor penularan berita palsu di laman media sosial adalah kerana sikap segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab dan tidak berpuas hati terhadap pihak-pihak yang tertentu, lalu menyebarkan berita-berita palsu di kalangan masyarakat dan memesongkan pemikiran masyarakat untuk memburukkan imej pihak yang berkenaan. Individu-individu seperti ini adalah sangat mementingkan diri dan matlamatnya untuk merosakkan imej pihak yang berkenaan. Maka perbuatan ini telah mendorong kepada jenayah cyber. Seterusnya, anasir-anasir luar yang bertekad untuk melakukan pemberontakan dan mengancam keamanan di negara kita merupakan antara faktor berlakunya penyebaran berita palsu. Golongan ini berniat untuk mengelirukan pemikiran rakyat terhadap pentadbiran negara. Penyebaran berita palsu mengakibatkan politik negara dikutuk oleh rakyat negara tersebut, menyebabkan politik tidak stabil. Kita teruskan dengan pembentangan kesan penularan berita palsu. Kesan pertama adalah keselamatan. Hal ini kerana keselamatan seseorang pastinya tidak terjamin apabila seseorang lain menyebarkan tentang perihal yang tidak baik tentang dirinya. Sebagai contoh, penularan berita palsu yang menyebarkan tentang aib ataupun perkara yang tidak baik tentang seseorang. Oleh itu, jelas terbukti bahawa keselamatan seseorang antara kesan penularan berita palsu. Okey, kita teruskan dengan kesan yang kedua, iaitu
ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu niat ataupun punca utama mereka menjatuhkan seseorang dengan penularan berita palsu. Ekonomi seseorang itu pastinya akan tergugat kerana hasad dengki ataupun iri hati. Sebagai contoh, penularan berita palsu di media sosial tentang perniagaan ataupun barang-barang yang dijual di dalam kedai tersebut. Mereka menyebarkan tentang tidak mempunyai harga yang tepat, harga terlalu mahal ataupun tarikh luput yang telah berlalu tetapi tetap dijual. Oleh itu, ekonomi adalah antara kesan yang ketara apabila penularan berita palsu semakin berleluasa. Okey, baiklah, kita teruskan dengan langkah-langkah untuk mengelakkan penyebaran berita palsu. Langkah yang pertama adalah jangan terpedaya. Jangan terpedaya di sini bermaksud kita tidak seharusnya melihat berita tersebut dan terus menyebarkan. Walaupun saya tahu niat seseorang pastinya ingin menyebarkan untuk lebih ramai orang tahu tentang berita tersebut. Tetapi kita tidak tahu bahawa berita tersebut adalah sahih ataupun bukan. Yang kedua adalah semak. Semak di sini bermaksud kita perlulah mencari di mana punca ataupun tempat sesuatu berita itu dikeluarkan. Seperti laman sosial yang sahih, iaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan ataupun Kementerian Penerangan Multimedia. Dan yang ketiga adalah siasat. Siasat di sini bermaksud jelas terbukti bahawa benda tersebut adalah benar dan sahih. Kita siasat melalui email ataupun blog-blog yang benar dan sahih. Dan yang terakhir adalah kita kena ingat bahawa benda yang dicipta ataupun direka adalah tidak benar. Dan yang terakhir adalah tidak pasti dan jangan kongsi. Yang kita dapat daripada penyebaran berita palsu di media sosial ialah sebelum kita mempercayai atau menyebarkan berita palsu di media sosial, kita perlu mengamalkan konsep 3R, iaitu research, penyelidikan, responsibility, bertanggungjawab dan report, laporan, sebelum menyebarkan sebarang maklumat atau memberi komen di media sosial. Hal ini kerana membuat semakan atau penyelidikan dapat mengelakkan tidak berlaku sebarang perbuatan tersalah lapor atau kongsi. Sekiranya konsep 3R diamalkan, ia dapat mendidik diri supaya ada sikap bertanggungjawab terhadap orang lain kerana mungkin sebarang komen yang dikongsi boleh menjatuhkan reputasi orang lain sehingga mendatangkan kebencian terhadap diri serta menjadi mangsa tomohan. Kesan perbuatan tersebut ialah bukan sahaja menjadi fitnah dan hasutan, malah boleh menyebabkan orang berkenaan mengalami tekanan kemurungan sehingga akhirnya memilih untuk bunuh diri.